Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton live Facebook RTM Sarawak bersempena dengan program Kekasih Allah Sarawak FM di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Program ini bertujuan sebenarnya untuk menanam rasa cinta dan kasih terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW, dan penerbitan rancangan ini diharapkan dapat menanam rasa sifat teladan sasiah masyarakat melalui penghayatan sirah Nabi Muhammad SAW. Bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni, tema yang sama dengan sambutan Ma'al Hijrah 1442 Hijriah. Apa yang pasti, tema ini membawa pengertian yang begitu mendalam buat umat Islam di Malaysia dan dunia umumnya. Baiklah, kita terus ke pentas utama untuk mengikuti program Kekasih Allah Sarawak FM. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik, Assalamu alaik, Assalamu alaik Ahmad ya Habibi, Assalamu alaik Taha ya Tabibi, Assalamu alaik Ahmad ya Habibi, Assalamu alaik Taha ya Tabibi, Assalamu ala al-mushaffa'i fil qiyamah, Assalamu alaik, Assalamu alaik, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik, Assalamu alaik, Assalamu alal mushaffa'i fil qiyamah, Assalamu alal mudallali bil ghamamah, Assalamu alal mushaffa'i fil qiyamah, Assalamu alal mudallali bil ghamamah, Assalamu alal mutawajji bil karamah, Assalamu alaik, Assalamu alaik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sahabat yang kasih Allah sekalian? Alhamdulillah. Sihat semuanya? Mun kita sihat, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dipanjangkan usia untuk bertemu di dalam bulan Rabiul Awal yang mulia. Bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang mulia. Rabiul Awal bulan lahirnya Baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana lahirnya seorang insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, dan tiadalah kami mengutuskan kamu Muhammad, tidak lain tidak bukan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Sahabat yang dikasihi sekalian, Habib Ali Al-Jufri pernah menyatakan bahawa kalaulah dalam tahun-tahun yang berlalu ini, kalau boleh setiap bulan kita merayakan bulan Rabiul Awal setiap tahun, bulan Rabiul Awal, nak menyatakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang dikasihi sekalian, Dr. Syahid Ramadan Al-Buti pernah menyebutkan bahawa untuk kita memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitabnya Fiqh Sirah menyebutkan bahawa untuk kita memahami hakikat perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita menelusuri sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang baik. Maknanya di sini sahabat yang kasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan kepada kita, tidak lain tidak bukan sebagai contoh dan panduan di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di dalam kandungannya, ketika masih di dalam kandungan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan perkara-perkara ajaib yang berlaku kepada baginda. Bahkan ketika ibunya, siapa nama ibunya? Siti Aminah. Siti Aminah pernah bermimpi di dalam kandungannya keluar cahaya yang menerangi bandar Basrah, menunjukkan bahawa betapa petanda bahawa akan lahirnya seorang insan mulia yang akan memberi impak yang besar kepada tanah Arab ketika itu. Yang amat menyedihkan pula sahabat yang kasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji sejak dari dalam kandungan lagi. Rasulullah diuji ketika masih dalam 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya telah pergi buat selama-lamanya, iaitu ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Menunjukkan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dari dalam kandungan lagi telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berganti hari, maka tanggal pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 22 April 570 Masihi, maka lahirlah seorang insan yang semulia-mulia insan yang pernah keluar daripada rahim seorang bonda, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Inilah insan mulia yang lahir daripada rahim seorang bonda yang bernama Siti Aminah. Namun menjadi amalan tradisi masyarakat Arab ketika itu, ketika lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda diserahkan kepada ibu susuannya. Yang pertama Suwaibah, iaitu hamba kepada Abu Lahab, pakcik Rasulullah SAW sendiri. Tapi tidak lama, silamaknya diserahkan pula kepada Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Dan bersama dengan Halimatus Sa'diyah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar sehingga usianya 4 tahun. Dibesarkan sehingga usianya 4 tahun. Dan membesar di dalam keluarga Bani Sa'ad inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa yang amat besar, iaitu peristiwa dibelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih Muslim, Anas bin Malik, salah seorang yang setia dengan baginda, 10 tahun Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah SAW, menyaksikan peristiwa dan banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik menceritakan bahawa bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril dan dibaringkan Rasulullah SAW itu dan dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan jantungnya dengan air zam-zam dan juga di dalam bekas yang berupa emas. Maka berlarianlah anak-anak ini ketakutan. Anak-anak kecil takut melihat perkara ini, mendapati ibu susuan mereka Halimatus Sa'diyah mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah dibunuh. Terkejut mereka. Terkejut sidak nanggah. Sebab Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Maka datang baginda SAW dengan muka yang pucat mendatangi ibu susuannya. Maka Anas bin Malik menyambung hadis ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya aku melihat bekas jahitan ada di dada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ketika peristiwa inilah membuatkan Halimatus Sa'diyah berasa takut, berasa gerun dengan peristiwa ini dan menyebabkan Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali kepada ibu kandungnya iaitu Siti Aminah. Dan Siti Aminah pun menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lama kerana Siti Aminah pun meninggal dunia. Ibunya yang tercinta meninggal dunia. Dalam keadaan bapanya yang sedih, dalam keadaan bapanya telah pergi meninggal dunia, kini baginda sallallahu alaihi wasallam diuji pula oleh Allah dengan kehilangan ibunya. Maka seterusnya diserahkan kepada Abdul Muttalib. 2 tahun pun tidak lama. Perginya ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, perginya juga datuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah meninggalkan Rasulullah SAW dan akhirnya diserahkan kepada Abu Talib. Dari usia 8 tahun sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia dewasanya. Jadi insya-Allah seterusnya para sahabat sekalian, alhamdulillah kita akan berjeda seketika. Insya-Allah kita akan perdengarkan persembahan daripada kumpulan Wildani dengan tajuk lagunya Laskar Cinta. Rasulullah, ya Habiballah, rindunya kami kepadamu. Indah lisan, jua akhlakmu, di kau ikutan seluruh umatmu. Rasulullah, ya Habiballah, begitu kasihmu kepada kami. Nafas terakhir menyebut ummati. Di manakah cinta padamu di hatiku ini? Ku harap dilembutkan hati ini agar ku menghargai setiap pengorbananmu di jalanmu, penuh kebahagiaan, jalan penuh cahaya. Alangkah beruntungnya kami di dunia menjadi umatmu ya Rasulullah. Di akhirat nanti syafaatmu, uhibbuka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alangkah beruntungnya kami di dunia menjadi umatmu ya Rasulullah. Di akhirat menanti syafaatmu ya Mustafa ya Rasulullah.
kepadamu. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam Facebook, kita melihat, kita komen dengan idola ataupun selebriti yang kita minat. Yang like pun kita dah rasa bangga. Ini kan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Jadi menyambung pada sirah yang kita nyatakan tadi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah asuhan Abu Talib. Abu Talib ini amat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan tidak dapat berenggang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Si dapat jauh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika remajanya sentiasa dibawa oleh Abu Talib untuk berdagang, pergi mengembala kambing dan sebagainya. Sehingga kan pernah satu ketika pergi ke Syam. Pergi ke Syam dengan takdir Allah SWT bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang namanya Buhaira ataupun dalam riwayat menyebutkan juga Bahira. Lalu berlakulah temu bual, berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Dan pendeta Nasrani ini mendapati bahawa Rasulullah pada diri Rasulullah SAW ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang pelik. Bahkan pendeta ini adalah seorang yang alim. Dia tahu sebab mereka alim ulama Nasrani ini, mereka lebih tahu Nabi Muhammad SAW berbanding dengan lebih daripada anak mereka sendiri. Maknanya ilmu mereka tentang Nabi Muhammad SAW ini lebih tinggi. Lalu dinasihati oleh pendeta ini kepada Abu Talib, jagalah anak ini baik-baik kerana dia akan membawa beban yang besar, tanggungjawab yang besar untuk membawa umat pada masa hadapan. Lalu dengan mendengarkan perkara itu, Abu Talib lantas menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi menyayangi anaknya sendiri. Sebagaimana remaja lain, baginda sallallahu alaihi wasallam juga melalui fasa keremajaannya. Baginda pernah, saya nyatakan tadi, pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Baginda pernah mengambil upah untuk menjaga kambing dan sebagainya. Dan yang menariknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipelihara oleh Allah SWT. Ketika zaman remajanya, saat remaja-remaja lain menghabiskan sisa usia darah muda lah, boleh kita katakan, pergi berfoya-foya, pergi berhibur, pergi bersama dengan kawan-kawan bersukaria. Tapi Allah Subhanahu Taala pernah suatu ketika baginda teringin nak melihat orang berhibur ketika majlis perkahwinan. Nak pergi nanggau penghilaan, nak nanggau orang berhibur. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Taala, Rasulullah SAW ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika usia remajanya tidak pernah meninggi bicara pada orang lebih berusia kepadanya. Walaupun dengan kanak-kanak, baginda tidak pernah berkata perkataan yang kesat. Rasulullah sentiasa tutur katanya sentiasa teratur. Kata bicara sentiasa lunak didengar oleh telinga. Inilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah yang para sahabat yang dikasihi sekalian, ketika usianya menginjak usia 25 tahun, baginda telah diambil bekerja dengan Siti Khadijah, seorang usahawan yang amat terkenal ketika itu. Siti Khadijah, seorang usahawan yang terkenal di Mekah ketika itu. Dan menyebabkan Siti Khadijah tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW setelah Maisarah, orang suruhan Siti Khadijah, bersama dengan Rasulullah SAW melihat perkara yang pelik berlaku kepada baginda. Antaranya baginda seorang yang jujur, tidak seperti orang yang terdahulu. Baginda seorang yang jujur, sentiasa berlaku adil di dalam membuat timbangan dan sebagainya. Lantas menyebabkan Siti Khadijah tertarik hati dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan hubungan yang dinyatakan oleh Siti Khadijah nak mempersuamikan baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat tengan daripada bapa saudaranya, tetapi setelah bapa saudaranya mengenal Rasulullah SAW, tak kenal maka tak cinta, kata orang Melayu. Maka tertariklah bapa saudaranya tadi, seterusnya merestui perhubungan Siti Khadijah, hasratnya untuk mempersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas berlakulah perkahwinan di antara mereka dan dinyatakan dalam riwayat hantaran Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, Masya Allah. Walaupun Siti Khadijah itu seorang janda, hantarannya 20 ekor unta. Seekor unta kini itu harganya RM8,000. Bayangkan didarab dengan 20 ekor, lebih kurang RM160,000. Hantaran baginda SAW. Ada yang mengatakan bahawa baginda itu miskin. Tidak, baginda adalah seorang kaya. Mana mungkin baginda seorang miskin jika baginda mampu menghantar mahar sebanyak RM160,000. Sehingga kan setiap seekor unta itu pun ada 20,000 hantaran bersama dengannya.
maka kalau dikirakan jumlahnya lebih kurang 400,000 ringgit. Inilah yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang menghargai isteri, menghargai sebuah erti perkahwinan tersebut. Makanya sebagai seorang yang baginda SAW sebagai seorang yang walaupun dirinya seorang yang kaya, tetapi oleh kerana hatinya penuh dengan kehidupan sederhana, Rasulullah SAW ini kayanya baginda kerana kayanya dengan akhlak yang sederhana. Jadi insya-Allah, baiklah sahabat sekalian, insya-Allah kita berehat seketika dan kumpulan kasidah pun dah mengambil tempat. Kumpulan muhibbin insya-Allah sama-sama kita dengarkan lantunan kasidah daripada kumpulan muhibbin. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني وهي pujaanku balaslah cintaku dengan syafaatmu di hari susahku. Aku sang perindu mengharap cintamu, Nabi Muhammadku. Shalla alaika Allah, Nabi Muhammadku. Shalla alaika Allah, Shalla alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب Alhamdulillah, tenang jiwa kita mendengar selawat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kekasih yang tercinta, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baginda telah pergi buat selamanya, tetapi jiwanya masih bersama dengan kita. Sebab itulah ada alim ulama ada menyebutkan bahawa kadang-kadang apabila kita bersama dengan orang yang hidup, hati kita boleh jadi mati. Tetapi apabila kita mengenangkan orang yang mati, boleh menyebabkan hati kita menjadi hidup. Sementara lagi kita mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang sejati. Subhanallah. Ya, sahabat dikasihi sekalian, Sayyidatina Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku adalah orang paling baik kepada ahli keluargaku.
Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajarkan kepada kita, jadilah seorang suami yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah SAW, tidak pernah mendengar Rasulullah membentak isterinya. Si pernahnya mendengar Rasulullah SAW berkasar dengan isterinya, dan tidak pernah Rasulullah SAW komen macam-macam dengan isterinya. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri menjahit pakaiannya sendiri, membantu isterinya di dapur. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW terhadap isterinya. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW adalah seorang bapa yang baik. Rasulullah SAW menangisi pemergian Ibrahim, anaknya yang baru berusia 18 bulan. Sehingga ada sahabat bertanya kepada baginda, adakah engkau meratapi pemergian anakmu? Tetapi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ini bukanlah satu ratapan. Kerana tangisan itu adalah suatu lumrah kemanusiaan. Kehilangan, itu adalah lumrah kita sebagai manusia. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha juga amat dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah masih bermanja dengan Sayyidatina Fatimah, walaupun Sayyidatina Fatimah telah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Inilah akhlak Rasulullah SAW, seorang bapa yang amat baik. Begitu juga Rasulullah SAW seorang datuk yang baik. Rasulullah SAW seorang datuk yang amat baik, bermain dengan Hasan dan Husain ketika solat, tapi Rasulullah SAW tidak menegah mereka, tidak melarang mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika Umar melihat Rasulullah SAW ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Sesungguhnya Umar madah, sesungguhnya itu adalah sebaik-baik tunggangan. Dan Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain, sesungguhnya mereka ini adalah sebaik-baik penunggang. Dan ada diriwayatkan cerita Hasan dan Husain tu yang menunggang kuda amat hebat. Tunggangannya amat hebat. Bahkan ada riwayat menyebutkan Hasan dan Husain boleh menunggang kuda dari bawah kuda, berada di bawah kuda ketika kuda tengah berlari kencang. Jadi setakat tu kalau kita nangga orang main wheelie motosikal agak biasa, punya bertapuk main motosikal di bawah enjin, yalah hebat. Luar biasa. Tapi bukan kita nak mengajak kepada lumba haram, tapi nak menunjukkan bahawa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarganya. Sentiasa kita perbanyakkan doa kepada ahli keluarga kita, dan sentiasa kita mensyukuri nikmat. Kadang-kadang ada anak kita yang perangainya seperti anak Nabi Nuh. Kadang-kadang ada anak kita yang perangainya seperti anak Nabi Ibrahim. Ada anak yang soleh dan ada anak yang tidak soleh. Tapi tugas kita jangan putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat berubah menjadi seorang yang baik. Begitu juga dengan isteri. Begitu juga dengan anak kita. Banyakkan berdoa supaya keluarga ini, sebagaimana rumah Rasulullah SAW walaupun kecil, walaupun di situlah tempat Rasulullah bertahajud, di situlah tempat Rasulullah tidur, di situlah tempat Rasulullah bonding time bersama ahli keluarganya. Tapi dari rumah itulah lahirnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan oleh saya tadi. Menyatakan bahawa betapa kita sepatutnya menjadi orang yang terbaik, menjadi seorang ketua keluarga yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Dan insya-Allah mudah kita dapat mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita berehat lagi. Kita akan menyambung bicara, boleh? Kita akan menyambung bicara, insya-Allah. Mari sama-sama kita dengarkan persembahan daripada saudari Hijrah dengan lagunya Aisyah isteri Rasulullah. Berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu, dia Aisyah istri Rasulullah, putri Abu Bakar. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan
Aisyah ya Umairah, Rasul sayang, Rasul cinta kamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel yang jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah. Rasul sayang, Rasul cinta kamu. Alhamdulillah. Aisyah Humairah digelar oleh Rasulullah SAW yang bermaksud pipi kemerahan. Sweet baginda sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada isterinya. Jadi suami-suami jangan malulah ambil gelaran dengan isteri. Isteri suka diberi dengan gelaran yang baik-baik, insya-Allah. Itu pun adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat sekalian, insya-Allah jom kita sambung cerita. Ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, berlaku satu peristiwa di mana Kaabah telah runtuh sebahagian pembinaannya disebabkan oleh banjir. Lalu ini membuatkan pembesar-pembesar Quraisy ketika itu nak ambil take part, nak ambil bahagian di dalam nak membina kembali Kaabah tersebut. Lalu berbincanglah mereka, ajak meeting, JKKK pun turun juga meeting, bermesyuarat nak beri cadangan ataupun idea macam mana kita nak membina Kaabah. Lalu datanglah idea dengan pelbagai idea, antaranya adalah boleh kita nak bina Kaabah tapi binalah dengan duit yang halal. Masih dah ada duit halal. Si mahu duit yang daripada pelacuran, duit daripada perjudian, duit daripada tilik nasib, semuanya dengan duit yang bersih ketika itu. Lalu dibinalah Kaabah tersebut kembali, namun akhirnya berlaku pertelingkahan, pergaduhan. Sebab masyarakat Arab Jahiliah dulu suka bergaduh. Hobi kita ngumpul stem barangkali. Tapi mereka suka bergaduh. Bergaduh sebab nak meletakkan Hajarul Aswad. Lalu datanglah idea daripada Ibnu Makhzum menyebutkan bahawa boleh kita nak meletakkan Hajarul Aswad tetapi dengan syarat kita mesti tunggu kehadiran seseorang yang akan masuk ke dalam kawasan Kaabah dan dia akan memberi keputusan. Lalu takdir Allah SWT, Nabi Muhammad SAW datang ke kawasan Kaabah tersebut. Lalu diberilah idea oleh baginda SAW dengan dihamparkan kain. Setiap ada kabilah Arab tersebut memegang setiap bucu kain dan seterusnya diletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah. Lalu dibawalah mereka ini semua memegang bucu tersebut, lalu bawalah pergi ke Kaabah dan seterusnya diletakkan Hajarul Aswad tersebut oleh baginda SAW di Kaabah tersebut. Maka inilah gambaran yang menunjukkan bahawa
Dari detik inilah Rasulullah dianggap sebagai seorang Al-Amin yang dipercayai. Dan Rasulullah SAW disegani oleh masyarakat Makkah ketika itu. Namun ketika usianya 40 tahun, Rasulullah SAW tidak dapat menerima keadaan di mana masyarakat ketika itu banyak perkara-perkara maksiat jahiliah yang berlaku, menyebabkan baginda berkhalwat di Gua Hira. 6 km jauh daripada kota Mekah, dan di situlah baginda mengamalkan ibadat sebagaimana Nabi Ibrahim, ajaran Hanif. Maka dari situlah Rasulullah SAW, peristiwa 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, datanglah wahyu yang pertama, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dari peristiwa itu terkejutlah baginda Rasulullah SAW balik ke rumah berjumpa dengan Khadijah, bercerita tentang perkara tersebut. Sebab si pernah lagi merasa keadaan yang macamnya, dipeluk oleh malaikat Jibril. Lalu Sayyidatina Khadijah menjalankan tanggungjawab tugasnya sebagai seorang isteri yang amanah, isteri yang amat kasih akan suaminya, berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Siti Khadijah. Maka dari situlah Waraqah bin Naufal memberi nasihat kepada Khadijah bahawa yang datang itu adalah malaikat Jibril, dan sesungguhnya Rasulullah SAW ini akan disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan baginda akan memikul beban yang berat, yang akan membawa mesej kebaikan kepada umat. Di sini menunjukkan bahawa Waraqah Naufal pun mengakui kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang dikasihi sekalian, yang boleh kita ambil daripada kisah ini, bagaimana wahyu pertama ini, bagaimana tugas sebagai seorang isteri itu seperti tongkat si buta. Bila tiada, dia rasa kehilangan. Jadi begitulah Siti Khadijah menyebabkan Rasulullah SAW, apabila perginya Siti Khadijah, menyebabkan satu kehilangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kadang-kadang ada yang tidak faham kerenah isteri. Yalah ustaz, isteri kami suka gila ngerepak. Si faham kami ni dah. Hari-hari ngerepak, hari-hari berleter. Tapi yang pasti, walaupun isteri kita sentiasa berleter, jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Jangan berhenti daripada menyayangi mereka. Kadang sampai bila-bila kita tidak akan memahami mereka. Jadi alhamdulillah, berehat lagi kita. Nasyid sudah, kasidah pun sudah, nyanyian pun sudah. InsyaAllah kita dengar persembahan daripada kumpulan Sang Rawi. Semua menari dengan penuh cinta bersama bulan purnama. Kekasih, semua terus bernyanyi bersama, hati penuh gembira. Tiada wujud aku yang buta, tiada mengenalmu yang maha melihat segala dunia. Pandanganmu seakan tiada wujud aku yang buta, tiada mengenalmu yang maha melihat segala dunia. Dengan nama Tuhanku yang maha pengasih, yang maha penyayang, buka mata hatiku agar aku merasa hadirmu. Pandanganmu seakan tiada wujud aku yang buta, tiada mengenalmu yang maha melihat segala dunia. Pandanganmu seakan tiada
tiada wujud aku yang buta, tiada mengenalmu yang maha melihat segala dunia. Dengan nama Tuhanku yang maha pengasih, yang maha penyayang, buka mata hatiku agar aku merasa hadirmu. Semua menari dengan penuh cinta bersama bulan purnama. Kekasih, semua terus bernyanyi bersama, hati penuh gembira. Kekasih, semua menari dengan penuh cinta bersama bulan purnama. Kekasih, semua terus bernyanyi bersama, hati penuh gembira. Kekasih. Itulah tadi bagaimana manifestasi cinta sekumpulan anak muda kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Moga kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bersempadan, kerana itulah tuntutan. Kalau tidak, mana mungkin Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawa aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri, Rasulullah. Rasulullah jawab, Al-an Rasulullah SAW. Sekarang wahai Umar, inilah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Umar Al-Khattab, sahabat dikasihi sekalian, tidak dapat menerima kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana taksub, bukan kerana cinta yang melampau, tapi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, bagindalah tempat mereka bermanja. Ketika Rasulullah SAW hidup, bagindalah tempat mereka mengeluh rasa. Ketika baginda SAW hidup, bagindalah tempat mereka mengadu masalah, bergurau senda dan sebagainya. Rasulullah SAW itu ibarat bapa bagi mereka. Kerana di situlah mereka mengadu kasih. Sebab itulah antaranya Bilal bin Rabah sedih mengenangkan Rasulullah SAW telah wafat, lantas membawa dirinya sampai ke Syam. Kerana Bilal bin Rabah ini amat rapat dengan Rasulullah SAW. Pernah satu ketika ada pertelingkahan di antara Abu Zar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah, sehingga menyebabkan Abu Zar Al-Ghifari marah dengan Bilal bin Rabah dengan mengatakan, wahai Bilal bin Rabah, engkau ni anak hitam, anak orang hitam. Lalu Bilal bin Rabah, aku ngadu dengan baginda SAW. Lalu mengadulah Bilal bin Rabah dengan Rasulullah SAW. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari? Sesungguhnya Abu Zar, pada dirimu itu ada masih sekelumit darah jahiliah, masih ada setumpuk sifat hitam jahiliah, menyebabkan Abu Zar Al-Ghifari menangis, berlari mendapatkan Bilal bin Rabah, lalu pergi berjumpa dengan Bilal bin Rabah. Apa yang dilakukan oleh Abu Zar Al-Ghifari? Meletakkan mukanya ke tanah, yang pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, sehingga kakimu tidak meletakkan pada pipiku ini, aku tidak akan merasa puas dengan kemaafan yang kau berikan kepadaku. Lalu Bilal bin Rabah pun nangis bersama dengan Abu Zar Al-Ghifari. Lalu mereka saling berpelukan dan berminta maaf. Inilah tarbiyah daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah apabila kewafatan Rasulullah SAW bukan sahaja satu kehilangan bagi umat Islam, tapi bahkan seluruh alam. Kehilangan Rasulullah SAW ini disaksikan oleh isteri-isteri baginda, disaksikan oleh Fatimah, disaksikan oleh semua para sahabat. Menyebabkan duha pada hari itu, duha yang terakhir pada hari itu adalah duha yang amat sepi. Duha yang penuh dengan kesepian. Duha yang penuh dengan
Bagaimana senyuman subuh tadi yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW membuatkan para sahabat, oh Rasulullah dah sembuh. Rupa-rupanya senyuman itulah senyuman yang terakhir. Senyuman itulah senyuman perpisahan. Dan inilah yang menyebabkan para sahabat masih sedih. Tak amat suka untuk menghadapi kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengebuskan nafas yang terakhir di pangkuan isterinya yang tercinta, Sayyidatina Aisyah. Dan sebagai umat Islam yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di akhirnya kelak kita akan bersama dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan pada saat itulah, saat kematian Rasulullah SAW itu, kewafatan baginda SAW, dunia yang dulunya terang benderang, dunia yang dulunya terang benderang menjadi gelap gelita. Tok Pengulu, tak boleh Tok Pengulu. Jangan dibawa masuk jenazah Haji Ibrahim ke kampung kita ni. Yelah, dah elok-elok dah kampung kita ni bersih, suci. Dibawa masuk jenazah Haji Ibrahim ke kampung kita ni, tak tercemar dengan COVID-19. Minta maaf lah ya. Minta maaf kalau saya ni bertutur kasar bunyinya. Ada lebih elok kalau jenazah Haji Ibrahim tu kita campakkan saja ke laut. Habis cerita. Kita pun selamat. Astaghfirullahalazim. Kamu ni bercakap, biarlah elok sedikit. Nanti didengar oleh keluarga Allahyarham Haji Ibrahim. Takkan berkecil hati mereka. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbalah begini. Bukankah Nabi pernah berpesan, jikalau berlaku musibah sebegini kita harus ikhtiar banyak-banyak. Bersangka baik dengan Allah, bukan bergaduh begini. Begini sajalah. Kita serahkan perkara ni dengan pihak berkuasa. Biar mereka sajalah yang menentukan. Ya. Tok Pengulu, bukanlah saya ni tak bertimbang rasa, Tok Pengulu. Iyalah, saya ni ada anak kecil. Noh di rumah sana. Mak saya pun dah tua. Saya sendiri pun ada asma ni, Tok Pengulu. Dibawa masuk jenazah Haji Ibrahim ke kampung kita ni, tercemarlah nanti silap-silap Tok Pengulu sendiri pun kena COVID. Habis cerita. Betul ke tidak tu? Ada betul kata si Mamat ni. Yalah, Tok Pengulu, tak ada siapa pun yang paksa suruh pergi perhimpunan jemaah tabligh tu. Saya tengok di YouTube, bukan main lagi Kami tidak takutkan virus, tapi kami lebih takutkan Allah. Takbir. Kena COVID juga. Ahli syurga ke tu? Astaghfirullahalazim. Bawa mengucap kamu ni, kamu pun sama. Setidak-tidaknya Haji Ibrahim itu dijemput Allah dalam keadaan dia bersedia. Mungkin juga dalam keadaan dia bertaubat, menghidupkan sunnah Rasulullah. Bila tiba masa kamu dijemput Allah, kamu juga bersediakah kamu? Ahli syurga kah?
Aku, Ismail bin Haji Ibrahim. Ayahku Haji Ibrahim meninggal dunia kerana COVID-19. Luluh hati seorang anak, sedih hati seorang ibu mengenangkannya. Hampir kering air mata. Kami tidak berkesempatan untuk mengucup dahi ayah buat kali terakhir. Bahkan aku tidak punya kesempatan untuk memohon ampun, memegang jari jemari ayah buat kali terakhir. Kerana jenazah pesakit COVID-19 tidak boleh dimandikan seperti jenazah biasa. Sekujur tubuh ayah dibalut dengan beg plastik. Hanya ditayamum di atas beg plastik. Aku hilang kesempatan untuk bersama menghabiskan sisa-sisa terakhir ayah, bahkan menyuap makanan ke dalam mulut ayah. Tidak punya kesempatan. Kerana begitu kecewa, aku koyakkan sijil pengurusan jenazah yang pernah aku ambil. Kerana aku pernah mempunyai satu impian sebagai seorang anak. Tangan ini sendirilah yang akan memandikan jenazah ayah dengan lembut. Dan tangan ini jugalah yang akan mengangkat takbir, mengimamkan solat jenazah ayah. Bakti yang terakhir. Tapi semua tinggal kenangan. Hanya mampu melihat jenazah ayah diturunkan ke liang lahat. Sebegitu rupa. Barangkali manusia lupa saling menyalahkan antara satu sama lain. Tidakkah kita terfikir bahawa ujian Allah ini terselindung rahmat yang besar? Jikalau ujian itu membawakan kita semakin jauh bersangka buruk dengan Allah, itu musibah yang perlu disambut dengan dakapan taubat. Tapi jikalau ujian itu membawakan kita semakin dekat, semakin cinta dengan Allah, itu satu anugerah. Mengapa perlu bersangka buruk dengan Allah? Ayah, ya Allah, kedua tangan yang hina ini memohon kepadamu, ya Allah. Kau jagalah ayah seperti mana ayah menjaga ketika aku masih kecil, ya Allah. Kau haramkanlah api neraka daripada menyentuh tubuh ayah. Kau hapuskanlah COVID-19 dari muka dunia ini, ya Allah. Agar tidak ada anak lagi yang merasa peritnya kehilangan ayah seperti mana yang aku rasakan, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rasulullah, kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa, senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan.
hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Humairah. Menunggu saat ketikanya diangkat rohmu bertemu yang esa. Jangan dicelup di bencana air, kau sapu di muka, mengurangkan benih, beralung zikir, menutur kasih pada umat dan akhirat. Dan tibalah waktu ajal bertamu penuh ketenangan, jiwamu berlalu binangan, air mata syahdu iringi kemergianmu. Oh sukanya untuk umat menerima bahkan bayang, untuk umat mempercaya tetapi iman, merelakan jua bahawa manusia akan mati akhirnya. Tak terlafaz kata mengungkap iman, gerhanalah seluruh semesta. Walaupun kau telah tiada, bersemarak cintamu selamanya. Dan tibalah waktu ajal bertemu penuh ketenangan, jiwamu berlalu binangan, air mata syahdu iringi kemergianmu. Oh sukanya untuk umat menerima bahkan bayar, untuk umat mempercaya tetapi iman, merelakan jua bahawa manusia akan mati akhirnya. Ya Rasulullah, kau tinggalkan kami warisan yang abadi, dan bersaksilah sesungguhnya kami merinduimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, sama-sama kita berdiri dan sama-sama mengalunkan selawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Okey, demikian tadi program Kekasih Allah di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, terbitan Uji Moni Sarawak FM. Dan terima kasih untuk anda yang menonton kami dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk terus komen, like dan share RTM Sarawak dari kami. Assalamualaikum. Salam Walidur Rasul.